Okay, talking about belief in Allah Subhanahu Wa Taala, and kalau kita translate kepada percaya kepada Allah. Tapi dalam satu keadaan, bila kita kata this is the pillars of faith, faith mean you are confident with the things in the pillars. So iman lebih sesuai ditranslate kepada yakin. So percaya dan kemudian meyakini. Sebab ramai juga orang yang mungkin percaya kepada satu benda tapi belum yakin dengan perkara itu, kan? Okey. So bagaimanakah untuk percaya dan yakin kepada Tuhan? Kita kena kenal siapa Tuhan tadi. Dan bagaimana kita nak kenal siapa Tuhan? Dengan cara apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. That's it, mutlak, iaitu Quran. Because Quran is kalamullah, His words, kata-kata Tuhan. Dan seperti yang kita selalu dengar, kan, ayat wahyu yang pertama, bila Allah SWT menurunkan wahyu tadi melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam gua Hira. Nabi berusia 40 tahun, Nabi beruzlah, iaitu mengasingkan diri daripada hiruk pikuk Mekah yang berbentuk keduniaan. Nabi kata, adakah ini kehidupan? Manusia mencari kemewahan, manusia mungkin mencari hiburan. Jadi Nabi dia nak mengasingkan diri kerana rasanya dalam keadaan dan situasi yang berlaku, ini bukan kehidupan yang sebenar. Maksudnya Allah dah bagi tanda, kan, hint kita panggil, kan. So Nabi pun mengasingkan diri, yang keluar daripada kota pergi ke gua. Okay. Duduk dalam gua yang begitu tinggi, kan. Katanya kalau kita nak panjat bukit tu, kemudian bersorangan dan cuba mencari makna kehidupan pada usia 40 tahun. Maksudnya Nabi dah hidup 40 tahun, turunnya wahyu. Wahyu yang biasa kita baca, yang selalu kita dengar juga, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Hari ni kalau kita buka Quran, ini yang specialnya, dia bukan ayat surah yang pertama. Sebab kita tahu surah pertama Quran hari ini telah disusun semula, Al-Fatihah, Baqarah dan seterusnya. Malah surah Al-Alaq ni berada pada penghujung antara surah-surah akhir, kan, juz yang terakhir. Kalau kita tengok, jumlah surah Al-Quran 114, dan surah Al-Alaq ni pada 90 lebih dah. Nanti cek 90 berapa. Okay. So kenapa ayat ini diturunkan awal? Ayat ini menerangkan bagaimana untuk mengenali Tuhan, kata sebahagian para ulama. Bila buat kajian, okay, this is the statement that coming from God. If you want to know the religion, you need to know God, and how to get to know God in this ayah. Bila Allah kata bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. So bila kita kaji balik dalam sudut bahasa Arab, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi yang terakhir untuk disampaikan kepada umat yang terakhir. Dia suruh bacalah. Okay. Bacalah mudah, kan? Kita nak mudah faham, baca. Iqra, bacalah. Okay. So bila baca dengan nama Tuhan, kenapa Allah perkenalkan dirinya Tuhan? Dan saya juga banyak menggunakan perkataan Tuhan berbanding menyebut nama Tuhan Allah Ta'ala, kan? Bukan salah, kan? Tapi sengaja, sebab ini pun yang Allah Ta'ala tunjukkan, Tuhan. So untuk kenal Tuhan, Tuhan kata apa? Allazi khalaq, yang menciptakan. So buka balik tafsir, tengok balik. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pencipta? Bermaksud untuk kenal Tuhan pada kereta yang baru ni, atau kita nak bermula kenal Tuhan ni, sesiapa sahaja sebenarnya, kenalilah Tuhan sebagai pencipta. Tuhan nak bagi tahu semua adalah ciptaannya. Tuhan pencipta kepada segala-galanya.
untuk mudah faham Tuhan, inilah cara dia. Dan permulaan mengenali Tuhan, inilah dia. Sebab ini Tuhan bagi tahu. So kita nak kenal Tuhan dengan cara yang Tuhan sampaikan kepada kita. Adakah saya cerita benda yang baru? Actually no. This is the basic things. You already know it. But maybe someone need to clarify with you, explain to you, elaborate in such a way that really matters to you. That relates to you. Kan? Macam tu lah. Kalau saya salah, boleh check kepada orang yang you rasa dia betul. Kalau, okay. But I'm here to share to you. This is what I found throughout my study about religion. And this is the basic things. And this seems to be very logic. Rukun Islam tadi, rukun iman tadi, rukun ihsan tadi, dan juga ayat yang pertama turun ni menceritakan pasal Tuhan pencipta. So bagaimana kita nak kenal Tuhan sebagai pencipta? Apa yang dia ciptakan? Dia ciptakan apa? Bulan, bintang, bumi, matahari, kan? Segala apa yang ada dalam cakrawala ni dan apa yang ada di dalamnya. Kita lihat tumbuhan yang tumbuh daripada tanah. Kita lihat tanah itu sendiri diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat binatang, haiwan yang melata diciptakan. Ada yang terbang, ada yang merangkak, ada yang menjala, menyusur, melompat, okay? Ada yang berenang di lautan. Semua ciptaan Tuhan. Tapi yang bestnya, Tuhan sambung ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Untuk kenal Tuhan yang menciptakan ni, perkara yang Tuhan nak kita lihat ciptaannya ialah yang menciptakan al-insan, manusia. Tuhan cipta manusia. Lihatlah manusia ni sebagai ciptaan Tuhan. Min 'alaq, kan? Alaq ni, ulama kata ada kata segumpal darah, setitis air, kan? Kita nak bagi tahu yang Tuhan ciptakan manusia daripada single cells. Mudah nak faham. Daripada satu zat yang sangat halus. Kalau kita belajar sains, alright, the only way that we want to know the creation of everything in this universe, including us, is through the scientific investigation, scientific knowledge. Dalam ilmu sains. Sebab sains ni dia mengkaji tentang ciptaan. Dia mengkaji tentang alam semesta. Segala jenis kejadian. Termasuklah manusia. Dan kita dah belajar pun semasa kita dekat sekolah dulu. Dan kalau kita rasa pentingnya sepatutnya belajar sains ni, sebab ada kaitan dengan perintah Tuhan untuk kenal Tuhan, kenali pencipta tadi, kena kenal ciptaannya dan buat kajian atas ciptaan tersebut. So seolah Iqra bukan semata membaca. Mungkin kena buat kajian. Maknanya menelaah, kan? Belajar tentang perkara yang Tuhan ciptakan. Sebab tu ada banyak kaitan yang ulama buat antara sains dan Islam. Perintah Tuhan untuk kenal Tuhan sebagai pencipta tadi, kena buat kajian kepada ciptaannya. Dan yang ciptaan pertama yang disebut ialah manusia. So bagaimana manusia diciptakan? Kalau kita belajar sains, we are from a single cells. Sel yang satu, yang kecil tu, yang halus tu, the basic units of living ni, it become growing. Daripada sel jadi tisu. Siapa yang ingat? Siapa yang belajar sains? Semua belajar sebenarnya kan? Cuba refresh balik. How important is this? Kita nampak macam, alah apa ni? Cerita pasal dunia. No. To get to know God, you get to have this knowledge. Okay. And then from tissue become organ. Combining a lot of organ become a system, and all this system made up us as a human. Surprisingly, selalu saya share benda ni. Ada orang yang rasa seluruh alam ni terjadi secara sendirinya. There one moment, saya terdengar satu ceramah daripada seorang bekas peninju, dipanggil namanya Muhammad Ali, katanya Al-Rayaham, sebab dia masuk Islam. Dia beritahu dalam satu dewan, nampak macam stadium,
Bila dia retire daripada arena tinju ni, ada orang tanya kat dia, dia kata dia nak buat satu macam pencerahan kepada semua, dan ramailah orang yang hadir dalam ceramah dia tu ataupun dalam talk. Jadi sebagai speaker, dia tunjukkan kat depan dia ada satu gelas. Dia kata, can I say this glass made by itself? Macam mana kalau saya kata cawan ini tercipta, terjadi secara sendirinya? Adakah kamu percaya? So of course semua orang jawab no, mustahil. Cawan yang depan mata dia dan semua orang nampak ni, kalau diklaim tercipta sendirinya, bohong lah. And we believe that there must be someone who create that for us and for him. Soalan seterusnya, cawan itu dibuat daripada apa? Katalah kalau cawan tu pada gelas, kaca. Kaca daripada apa? Daripada pasir. Apa isi dalam kaca dan pasir ni? Pasir lah, kaca lah, that's it lah. Kalau nak pergi detail, mungkin ada some complicate punya explanation on scientific term and so on. Okay, but generally kaca lah, kita tak kata kita tahu dalam detailnya. Okay. Fungsi ni pula apa? Tuang air, ada kandungan air, kita pun minum air lah, that's it lah. Apa lagi? Mungkin boleh buat hiasan and so on. Beberapa lah fungsi. Compare to human, how we are made out. Kita ni diciptakan daripada apa? Apa isi kandungan badan kita? Mungkin ada jawab tanah. Okey lah, okey tanah. Tapi kita nak tengok dari sudut saintifik tadi. Sebab macam gelas tadi, saintifiknya kan. Katalah secara generalnya, kita nampak tak dekat badan kita ada apa? Kalau macam gelas tadi kaca lah. Tapi kat badan kita ada tangan, ada jari, ada kulit, apa lagi? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Banyak ni. Mungkin kita pun belum tentu tahu semua benda dalam badan kita. Can you spell it out? Everything that you have in yourself, this is you, right? Apa benda ni dalam badan-badan kita ni tahu tak? Belum tahu lagi, belum tentu lagi. Tapi kat situ pun dah complicated. How come we say that we are created by nature? Who creates us? Okay, saya sebut tadi kita ada banyak sistem dalam badan. Apa sistem badan kita? Kalau kita belajar kat sekolah masa sains, sistem pernafasan, sistem pembiakan, sistem saraf, sistem jantung, sistem darah, sistem apa lagi? Perkumuhan, sistem pencernaan, sistem tulang, rangka kan, sistem otot, apa lagi? Sistem limpa, ada hormon, banyaknya. Ada yang ingat ke? Kan? So many of the system that combine to become human. Baru cerita pasal sistem, itu pun ada yang dah blur dah. Dalam sistem adalah combination of organs. Contoh, sistem pernafasan tadi, ada apa kita belajar? Ada hidung, ada apa? Nasal, ada trachea, siapa ingat? Ada bronchus, pecah kepada bronchoil, dan hujung-hujung dia ada alveolus. Kemudian seluruh tu kita panggil lungs, paru-paru, ditutupi oleh atau dilindungi oleh tulang rusuk, ada diaphragm. Lain setiap satu organ tadi, banyaknya. Itu baru satu sistem, belum cerita pasal fungsinya lagi. Setiap organ ada fungsi tertentu. Siapakah penciptanya? Okey, pergi jantung pula. Macam mana jantung ni boleh pump? Siapa yang pump? Macam mana boleh pump? Daripada contraction and relaxation of the muscle in our heart that pumps and flows the blood. Where? Who controls it? To know God. If you go and study all this scientific information, you might come back to believe and have faith in this powerful God. Bukan saja Tuhan, akan jadi keperkasaan Tuhan, kehebatan dan keagungan Tuhan. Ni tangan yang bergerak, mata yang melihat, hidung yang menghidu,
mulut yang bercakap, telinga yang mendengar, kaki yang berjalan, yang luaran kita nampak. Who creates all this? It must be a great God, the greatest ever. So sebab tu kita kata Allahu Akbar, Allahu Azim, Allahu Qayyum. Dan mulalah kita memberi nama-nama kepada kehebatan Tuhan tadi, yang Tuhan pun ajar kita. Tu baru cerita pasal 1-2 sistem. Kita makan, pencernaan, lalu dekat mulut kita kunyah jadi bolus pun turun dekat esophagus menggunakan peristalsis system dia. Ingat lagi proses tu, sampai ke perut pula cerna lagi, hantar duodenum cerna lagi, jadi kecil lagi, hantar ke usus habiskan, lumatkan makanan tu, diserap. Balance pergi pada usus besar, serap lagi, balance dibuang. Guys, who control it? Must be God Almighty, Allahu Azza wa Jalla. Setengah ulama ni suka sebut macam tu, yang begitu tinggi, yang tidak terjangkau oleh, tak tercapai akal, macam itulah. Dan datanglah ayat seterusnya, Iqra wa rabbukal akram. Guys, read. Your Lord Akram, Maha Mulia. Bila kita tengok diri kita, diri manusia itu sendiri, bagaimana manusia boleh melihat. Kita belajar pasal mata, apa dalam mata? Banyaknya dia punya lapisahnya, banyaknya benda-benda halus dalam tu kan. Hanya untuk melihat. Dan kita ambil mudah kadang-kadang. Bangun-pagi nak buka mata, nak tengok ni, tengok tu kan. Handphone, TV, kawan, muka, anything lah. Benda yang cantik, kita suka pemandangan. But how can actually we see all those things? Do we know everything inside us? And if we get to know, when we try to study about it, we're going to feel. Macam mana Kanta tadi memfokuskan pada retina, menukarkan pula image tadi, terbalikkan dia, pergi hantar pula optic nerve hantar pula otak, tafsir. Warnanya something, bentuk dia something. Bayangkan kalau kita punya penglihatan tiba-tiba kabur, cepat-cepat jadi spek. Bayangkan kalau langsung padam. So who creates all that? Who give the sense of smell? Kita boleh bau berbagai jenis. Kita boleh bezakan pula, ni bau orange, ni bau apple, ni bau strawberry, ini bau kari, ini mesti kurma, ini mesti, and many more, right? And He who give us that kind voice, sama juga. Macam mana kita boleh mengeluarkan suara daripada pita suara kita ni? Kadang-kadang kita boleh buat banyak jenis suara pula. Bukan suara kita je kita boleh buat. Walaupun kita ni bukan pakar suara pun. Ada orang mungkin suara sedap lagi, tapi kita sendiri pun boleh buat macam-macam. Try buat bunyi kucing, bunyi anjing, ada miau miau miau, woof woof, bunyi serigala, bunyi harimau, bunyi gajah, bunyi katak, bunyi monyet, bunyi ular. Who give this ability to us? Allahu subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Khalik, yang menciptakan. Dan dia bukan saja cipta, sebab tu dia guna perkataan Rabb. Rabb ni mentakbir. Selain maksud Tuhan, Tuhan yang mentakbir, yang mengawal, yang mengatur, yang menguasai segala-galanya. Kenali Tuhan, believe in God and have faith in Allah Subhanahu wa Ta'ala. How? By get to know Him through His creation. Study all those things. Ini baru cerita manusia, itu pun belum habis lagi. Belum cerita haiwan, belum cerita tumbuhan.
And why I talk and deliver this content beginning of the class, because this is the most important, the most one. Why? If you finish your last breath without knowing God, I'm afraid, we afraid, everyone afraid that we lost the most valuable thing in the next life. Bayangkan, kita pernah diberitakan manusia boleh melihat Tuhan. Macam tadi kan, nampak Tuhan ke? Boleh ke? Boleh, dengan syarat di dunia ini dia kenal Tuhan, nafas terakhirnya menyebut sekurang-kurangnya Allah, nama Tuhan, dan di akhirat nanti dia diiktiraf Tuhan, memasuki jannah Tuhan yang diciptakan, maka Tuhan akan menzahirkan zatnya kepada mereka yang kenal Tuhan tadi. Persoalannya timbul, andai kata kita terlepas kenali Tuhan di dunia ini, nafas terakhir kita bukan menyebut Tuhan, di akhirat nanti dalam timbangan kita, adakah Tuhan akan pilih untuk masuk syurganya? Kalau kita terlepas, bukan saja kita rugi tanpa dapat melihat Tuhan, malah kita mungkin akan diseksa oleh Tuhan kerana meninggalkan satu perkara pelaksanaan arahan suruhan yang besar di dunia ni. And if we get to know God, bukanlah ia menjadi satu bebanan untuk kita kenali Tuhan, bukan. Selepas kenal Tuhan, malah kita akan merasai penuh nikmatnya, seronoknya kehidupan dalam mengenali Tuhan. Malah tiada nikmat yang lebih besar dari kenal Tuhan dan kemudian dia dapat melihat Tuhan. Bayangkan kalau kita dapat lihat Tuhan, bagaimanakah wajah sebenar Tuhan? Bukan suruh kita bayangkan sekarang, tapi andai kata kita boleh lihat Tuhan nanti, katanya tiada nikmat yang lebih besar dari itu. Dapat lihat Tuhan, dapat nampak Tuhan. Dan kebanyakan Western scientists, they are searching who is God, why God create us, how is God look like actually. Sebab tu dia sentiasa tanya macam mana rupa Tuhan, dan ramai orang cuba membayangkan dan mereka cipta Tuhan macam manusia. Dia kata kan, man is the image of God. God made man from his own image. Macam tu.